Baik, pengambilan vaksin mampu mempersiapkan ketahanan diri seseorang dari serangan penyakit selain membolehkan tubuh badan menghasilkan sel-sel imuniti dan antibodi. Dan malah kata pakar, itu juga adalah prinsip asas dalam pengambilan vaksin sebagai persediaan mendepani unsur-unsur luar atau kuman yang akan menyerang badan manusia. Dalam masa yang sama, isu keselamatan vaksin COVID-19 mula dibangkitkan ketika ini susulan negara kita akan memperolehi vaksin ini tidak lama lagi. Untuk bercakap mengenainya, kita terus bersama pakar perubatan keluarga Medical Mythbuster Malaysia, Dr. Sakinah Sulong. Selamat pagi, Dr. Sakinah. Selamat pagi. Ya, Dr. Sakinah, isu golongan anti-vaksin bukanlah sesuatu yang baru dalam negara ini. Namun ia semakin menjadi-jadi sejak kerajaan mengumumkan beberapa perjanjian untuk membawa masuk vaksin COVID-19. Mungkin doktor boleh pertama sekali untuk berkongsi dengan kita apakah yang sebenarnya menjadi kegusaran kepada golongan anti-vaksin ini? Baiklah, Gigi, sebenarnya gerakan anti-vaksin di negara kita telah bermula beberapa tahun yang lepas. Tetapi seperti yang kita perhatikan, gerakan ini menjadi lebih lantang dan lebih dominan semenjak ura-ura ataupun pengumuman kerajaan untuk membawa masuk vaksin untuk COVID-19. Secara kasarnya, golongan anti-vaksin ni ada yang kita, kalau mengikut WHO, memang ada golongan yang kita panggil vaksin denial, di mana mereka ni memang menolak apa-apa vaksin sekalipun. Jadi ini golongan yang kita kata golongan anti-vaksin tegar. Walau apa pun bukti yang dibawa oleh pihak kerajaan ataupun pihak berwajib dalam hal vaksin, mereka akan menolak. Jadi kenapa mereka berbuat demikian ialah satu perkara yang kita kata kena kaji. Kenapa mereka menolak habis-habisan. Tetapi daripada pemerhatian kami, apa yang kita dapati ialah pertama, mereka suka gunakan alasan soal halal dan haram. Maksudnya mereka kata dalam vaksin ada kandungan haram, ya. Sedangkan perkara ini telah diperjelaskan oleh pihak berwajib, pihak agamawan dan juga pihak saintis telah menjelaskan bahawa dalam vaksin yang digunakan di bawah program imunisasi kita memang tidak mengandungi bahan-bahan haram ataupun yang dikatakan khinzir, ya. Itu nombor satu dari segi halal haram. Nombor dua ialah mereka mempersoalkan tentang keselamatan vaksin itu. Bermaksud mereka kata, adakah vaksin ini selamat? Adakah vaksin ini akan mengakibatkan side effect ataupun kesan sampingan yang teruk? Jadi ini pun sebenarnya telah dibuktikan melalui vaksin-vaksin yang terdahulu yang dibawa masuk ke negara kita memang telah melalui proses penilaian yang ketat oleh NPRA ataupun Jabatan Regulatory Pharmaceutical Negara, di mana mereka ini akan menilai sama ada sesuatu vaksin itu telah dikaji selamat atau tidak sebelum vaksin itu digunakan di Malaysia. Nombor tiga ialah mereka juga mempersoalkan tentang kita kata long term side effect. Long term side effect ataupun side effect jangka masa panjang. Jadi long term side effect ini biasanya memang kita pada peringkat awal, terutama dalam kes vaksin COVID-19, memang ia masih terlampau awal untuk kita ulas. Tetapi berdasarkan pengalaman kita dengan vaksin-vaksin yang terdahulu, contoh vaksin polio yang telah dihasilkan daripada tahun 1952, memang penghasilan vaksin ini telah melalui syarat yang ketat dan telah diuji dalam kita kata individu ataupun manusia populasi yang lain sebelum ia diluluskan ataupun dibawa masuk ke Malaysia. Dan ia akan terus dipantau. Ya, baik. Tapi doktor, yang agak menggusarkan ialah sekiranya mereka ni memang enggan menerima hujah atau fakta berkenaan dengan vaksin, mereka juga boleh mempengaruhi masyarakat sekeliling. Dan sedangkan kalau kita lihat kerajaan sudah ambil langkah yang sepatutnya menerangkan kepentingan vaksin, malah melibatkan Kementerian Hal Ehwal Agama yang juga menterinya sendiri juga sudah mengeluarkan fatwa
khusus bagi membenarkan penggunaan vaksin COVID-19 ini. Apa langkah perlu dilakukan kerajaan dan pihak terlibat dalam memberi kesedaran kepada masyarakat tentang keperluan vaksin ketika ini, Doktor? Okey, tanpa menafikan kepentingan media massa seperti televisyen, radio dalam memberitahu fakta dan juga maklumat yang sahih daripada pihak berwajib, contoh macam kementerian ataupun maklumat daripada Menteri Agama ataupun daripada pihak kita kata KKM. Saya juga memandang perlunya ada penguatkuasaan ataupun langkah proaktif daripada pihak kerajaan untuk membendung anti-vaksin ini menyebarkan fahaman ataupun kesalahfahaman kepada masyarakat luar. Contoh macam dari segi undang-undang. Di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun Akta 588, sebenarnya kita pernah gunakan akta ini untuk mendakwa seorang individu yang telah menyebarkan satu video tentang kenduri kepala kambing dalam bulan Mac yang lepas, di mana individu tu dia mempermain-mainkan arahan PKP dengan menunjukkan yang mereka ingkar pada arahan PKP pada masa tersebut, dan individu ini telah didakwa di bawah Akta 588 ni, di mana kesalahannya dia boleh disabitkan dengan denda RM50,000 ataupun setahun penjara. Ini adalah satu contoh yang saya rasa bagus untuk dikenakan kepada golongan anti-vaksin tegar yang masih lagi berdegil untuk menyebarkan salah faham tentang vaksin. Kerana memang kita akui untuk mendapatkan perlindungan kepada seluruh masyarakat ataupun herd immunity, kita perlukan penglibatan sekurang-kurangnya 75% daripada yang seperti yang telah Menteri YB KJ pernah nyatakan, ya. Jadi untuk mencapai matlamat untuk herd immunity, memang kita perlukan majoriti rakyat divaksinkan. Sekiranya dakyah yang bertentangan dengan saranan kerajaan untuk memvaksinkan ini dibiarkan berleluasa dalam masyarakat kita, saya rasa tindakan ataupun langkah undang-undang perlu diambil oleh kerajaan secara tegas untuk membawa individu-individu ini ke muka pengadilan dan seterusnya, supaya ada rasa tanggungjawab di atas setiap penyataan. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, hearsay ataupun maklumat salah ni berleluasa di Facebook, di WhatsApp, video disebarkan, sedangkan ini semua adalah daripada individu-individu yang tidak bertauliah. Dan saya risau dengan situasi sekarang ni. Kita mengharapkan satu masyarakat yang terlindung dengan menggunakan vaksin. Tapi tanpa kerjasama masyarakat secara majoriti, saya takut hasrat itu, hasrat kita untuk melindungi rakyat kita akan tinggal hasrat sahaja. Sekiranya masyarakat kita tidak dilindungi daripada maklumat yang salah ni. Ya, Dr. Sakinah, antara lain ketakutan mengenai vaksin COVID-19 ini bukan hanya datang daripada gerakan anti-vaksin ini, tetapi daripada kenyataan atau maklumat yang tidak cukup seperti yang Dr. Sakinah beritahu tadi. Antara lain, mereka takut kerana tempoh masa untuk menghasilkan vaksin ini sangat pendek dan memang mungkin ada yang samar-samar dalam membuktikan keberkesanannya. Dan bagaimana perkara yang boleh kita lakukan ketika ini dalam memberi pengetahuan secara kerap kepada orang ramai mengenai apa itu vaksin COVID-19 yang diambil masuk ke dalam negara kita? Okey. Sebagaimana yang telah diumumkan oleh Datuk Ketua Pengarah Ketua Pengarah KKM, Tan Sri Dr. Hisham Abdullah, mengatakan bahawa NPRA akan mengambil masa 90 hari hingga 120 hari bekerja untuk mengkaji keberkesanan vaksin COVID-19. Itu adalah satu janji ataupun komitmen yang telah dijanjikan oleh pihak KKM untuk memastikan yang vaksin ini akan betul-betul diselidiki sebelum ia dibawa masuk
ke negara kita. Itu nombor satu. Nombor dua, sebenarnya walaupun kita memperkatakan bahawa teknologi mRNA ini adalah satu perkara yang baru, tetapi sebenarnya teknologi itu telah wujud lebih daripada 30 tahun yang lepas. Cuma dalam isu vaksin COVID-19, ia nampak seakan-akan dilaksanakan dalam tempoh yang cukup sekejap. Maksudnya dalam tempoh setahun, vaksin itu telah siap. Ini kerana mereka menggunakan teknologi yang telah sedia ada, tetapi diguna pakai dalam teknologi pembuatan vaksin COVID-19. So, tidak ada sebenarnya isu dari segi keberkesanan, dan malah kita seperti yang kita tengok sekarang di UK, ya, di Kanada, mereka telah mula memberikan suntikan ini kepada individu-individu yang berisiko tinggi. Untuk ini kita kata fasa ketiga clinical trial. Maksudnya selain daripada mengkaji keberkesanan, keselamatannya juga akan dipantau sebaik mungkin. Jadi sebarang reaksi ataupun tindak balas individu yang menerima vaksin itu akan direkodkan, akan dipantau untuk memastikan ianya berkesan dan juga selamat. So, saya rasa masyarakat memang sama ada masyarakat umum ataupun pihak saintis sebenarnya masing-masing masih lagi memerhati dengan penuh minat perkembangan hasil penghasilan vaksin COVID-19 ni. Dan kita perlu ingat sebenarnya tindakan kita pada masa sekarang, sebab kita tahu COVID-19 telah mengorbankan banyak nyawa. Setakat ini lebih 70 juta kes COVID-19 dan korban nyawa pun berjuta-juta orang telah meninggal akibat COVID-19. Tanpa penghasilan vaksin yang berkesan, kita sebenarnya berdepan dengan keadaan yang menggusarkan. Adakah kita ingin melihat korban nyawa ini akan terus berlaku tanpa mengambil apa-apa tindakan ataupun tanpa mengharapkan vaksin? Yang sebenarnya kalau kita tengok sejarah vaksin, memang telah banyak penyakit-penyakit di dunia yang telah berjaya kita turunkan, kita berjaya hapuskan dengan menggunakan vaksin. Ya. Jadi apa pilihan yang kita ada? Adakah kita nak menolak vaksin dan menyaksikan korban nyawa akan terus berlaku? Baik.